Ya, Ustaz, Kak Syida dah bagi koordinat. Okay, saya cari hadis ya. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaliza, Kak Syida dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa Ala. InsyaAllah kita sambung pengajian memahami kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada bab yang ke-21 muka surat 199 ya. Baik. Saya share skrin dulu. Okey, dalam bab waqtil isya idza jitama'an nas aw ta'akharu. Bab waktu isya apabila orang berkumpul ataupun orang yang terlambat. Baik, sebelum itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cuba ulang kaji sedikit supaya kita lihat, kita ingat ataupun tak ingat apa yang telah dipelajari sebelum ini. Jadi saya mohon respon daripada ibu-ibu sekalian ya, sama ada melalui lisan ataupun tulisan di chat tu. Okay, salat maghrib selain daripada namanya maghrib pun ada nama yang lain. Okey, apa nama lain bagi solatul maghrib? Okey, soalan balik, apakah nama lain bagi solatul maghrib? Solat Isyak. Oh, Kak Anis. Solatul isya, isya apa tu Kak Anis? Isyak. Isyak apa Ustaz? Maksudnya awal Isyak. Solat isya al-ula, solat isya yang pertama ya. Okay, baik. Terima kasih pada Kak Anis dan juga Kak Aisyah. Yang kedua, solatul isya juga ada nama yang lain. Apakah nama bagi solatul isya? Sama. Solatul atamah. Okay, mengapakah solatul isya dinamakan solatul atamah? Atamah tu dia asal daripada apa? Unta-unta di waktu Parah susu. bukan waktu memerah susu unta. Jadi perbuatan memerah susu unta tu dipanggil sebagai i'tamal ibil. Jadi dia dibuat, kalau waktu sekarang ni lebih kurang dalam pukul 10 ke mereka mula memerah susu unta. Jadi sesiapa yang mengerjakan salat isyak pada pukul 10 ataupun 10 lebih, ia dikenali sebagai waktu atamah. Okay, jadi boleh juga dinamakan sebagai salatul atamah. Baik. Jadi hari ini kita masuk dalam bab waktu isyak apabila orang telah berkumpul ataupun orang datang lambat. Okey. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari namanya Muslim bin Ibrahim. Dan siapakah sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini? Kaniza dan ibu-ibu yang lain? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. An salati Nabi SAW faqal, Jabir menceritakan perihal salatun Nabi. Kata beliau, kana SAW yusalli zuhra bil hajirah. Baginda SAW salatul zuhur apabila matahari tergelincir. Wal asra wasyamsu hayyah. Salatul asar ketika matahari masih terang, tapi terang tu dia tak terang sangat. Kerana hayyah ni artinya malu. Jadi matahari malu-malu artinya cahaya dia tu dah tak seterang cahaya waktu zuhur. Wal maghriba iza wajabat. Salat maghrib apabila matahari sudah mula terbenam. Wal isya iza. Okey, isya ni yang kita nak bahaskan . Okey, cuba kita lihat. Wal isya dan salatul isya ni dia ada dua penjelasan. Satu, iza kasuran nasu ajjal.
Apabila jemaah telah ramai, maka Nabi SAW segerakan salatul isya. Wa idza qallu akhara wa idza qallu akhara. Apabila orang masih lagi tak berapa ramai, maka Nabi SAW melewatkan salatul isya. Wasubha bighalas, dan salatul subuh ketika waktu gelap gelita lagi, ketika gelap lagi. Baik. Ibu-ibu, walaupun soalan ni soalan benda yang saya dah cerita banyak kali, tapi kita nak kena tanya sampailah kita betul-betul ingat ya. Solat yang pertama solat apa ibu-ibu? Ikut urutan. Zuhur. Zuhur. Salatul zuhur. Kenapa solat zuhur merupakan solat yang pertama? Kenapa solat zuhur dianggap solat yang pertama? Bukannya subuh, bukannya maghrib? Macam mana? Kak Anis, ingat Kak Anis? Solat pertama yang Jibril ajar. Ya, solat pertama yang Jibril AS ajar. Terima kasih banyak Kak Isha. Maknanya apabila Nabi SAW turun dari langit pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi belum lagi solat subuh walaupun Nabi turun pada waktu subuh. Tapi Nabi solat juga pada waktu pagi itu, kerana sebelum Al-Isra wal Mi'raj, Nabi SAW solat 2 rakaat pada waktu pagi, 2 rakaat pada waktu petang. Dan Nabi pun ada qiyamul lail. Tapi bila fardu 5 waktu sehari semalam ni, yang pertama Jibril datang ajar kepada Nabi ialah salatul zuhur. Ya. Sebab itu zuhur merupakan solat yang pertama, dan kerana itulah solat itu dinamakan zuhur atau zuhara. Maknanya solat pertama terzuhir dalam persyariatan Islam. Baik. Jadi bila kita sebut tentang salatul isyak ni, mudah ceritanya tak ada banyak ulasan pun yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ibn Hajar Al-Asqalani, cerita mudahnya ialah Nabi SAW melihat kepada orang. Zaman Nabi tu Nabi lihat pada orang. Kalau orang dah ramai, berapa ramai itu dia ikut agakan kebiasaan masjid tu lah. Bila orang dah ramai, Nabi mulakan salatul isyak. Tapi kalau orang tak ramai lagi, ada kemungkinan orang nak datang sedikit demi sedikit, maka Nabi SAW akan melewatkan salatul isyak. Tapi sebagaimana yang kita duk bahas sama ini, maka ceritanya zaman sekarang ni kita dah ada waktu dia. Waktu kita dengan Nabi ni dah berbeza. Zaman Nabi dia tak ada takwimnya. Zaman Nabi dia tak ada, orang kata apa, tak ada kemudahan-kemudahan lah untuk mengenal pasti bilakah masuknya waktu salat. Mereka bergantung sepenuhnya kepada pencahayaan matahari. Jadi di sini pada zaman sekarang ni berbeza. Kita tahu isyak masuk pukul berapa. Kita tengok Google je. Kita buka je majlis agama JAKIM ke apa, kita dah nampak dah waktu solat secara terang. Ya? Maka kita pun ada jam. Maka kita boleh mengatur solat dengan baik. Maka tak timbul dah waktu kalau isyak orang lambat, maka dilewatkan salatul isyak. Kerana orang dah tahu dah pukul berapa masuknya waktu isyak. Ya? Kecuali kalau kita nak pertimbangkan pun waktu subuh. Yang mana kalau waktu subuh tu masuk awal dalam 5.50 masuk dan ia melibatkan hujung minggu, maka bolehlah kalau pihak surau bermesyuarat dan berbincang untuk melewatkan sedikit waktu iqamah. Kerana khawatir orang datang lambat. Sekarang ni dalam pukul 6 kan? Okay. Kalau pukul 6 ni okey lagi lah. Tapi kalau dibuatnya subuh dalam 5.50, itu agak awal dan mungkin menyulitkan bagi sebahagian orang. Maka ada eloknya kalau hujung minggu terutamanya dilewatkan sedikit waktu iqamah. So boleh memberikan ruang kepada orang untuk datang salatul subuh. Baik. Sebenarnya ibu yang dirahmati Allah, kita pergi ke bab yang seterusnya. Bab fadlil isyak. Bab kelebihan salatul isyak. Fadal ni dia artinya benda yang lebih. Itu namanya fadal. Kan ada orang biasa kita ni orang Melayu, kita letak nama orang Fadil. Fadil. Ataupun kalau orang Arab ni mereka biasa letak nama Fadal. Contohnya nama anak Abbas.
Al-Fadl bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma, dan ada juga yang nama Fudail. Fudail bin apa ya? Fudail bin Iyad. Okey, baik. Jadi fadl ni benda yang lebih. Contohnya kalau bekas air ni kita letak sampai melimpah, yang melimpah itulah yang dinamakan sebagai fadl. Kelebihan salatul isya. Baik, sekarang ni kita tengok hadis ini disampaikan oleh siapa, ibu-ibu? Siapa yang buat cerita ni? Cuba Aisyah. tengok. Ya, siapa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ceritakan kepada siapa tu? Urwah, Urwah. Urwah bunda ya. Urwah tu siapa? anak asuhan anak saudara Sayyidatina Aisyah. Ya, anak saudara ummul mukminin Aisyah. Urwah bin Anak Zubair. Asma Zubair. Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair. Baik. An Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu, menceritakan kepadanya. Qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatkan salatul isya sehingga ke waktu atamah pada satu malam. Wa zalika qabla an yafshuwal islamu. Perkara ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tersebarnya Islam ke negara lain. Maknanya Islam ni masa tu baru lagi di Madinah, ya, atau kemudiannya ke Mekah. Falam yakhruj hatta qala Umar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumah baginda untuk memimpin salatul isya sehinggalah berkatanya Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu an, naman nisa was-sibyan. Ya, naman nisa was-sibyan. Kaum wanita dan anak-anak telah tertidur. Ya, maknanya dah lambat ni, orang dah tertidur dah. Fakharaja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Faqala sallallahu alaihi wasallam li ahli masjid. Nabi kata kepada orang yang duduk dalam masjid, ma yantaziruha ahadun min ahli al-ardi ghairakum. Tak ada siapa pun di dunia sekarang ni yang menunggu salatul isya selain daripada kamu. Artinya kamu jelah orang Islam pada masa sekarang. Okey, itu satu hadis. Dan kemudiannya ada hadis yang agak panjang sedikit dalam muka surat selepas itu. Itu muka surat 202. Okey, kita tengok. Okey, 20, ya Allah, lambat. Tak boleh lagi. Aduh, dia dah mula buat perangai dah. Saya rasa dia memang masalah maintenance lah. Sekejap ya, saya nak kena cari dulu. Kuntu ana wa ashabi. Alladzina qadimu. Na'i fi safinah. Okey, ada pun, alhamdulillah. Okey, ni dia hadis dia. Okey, siapa guru Bukhari dalam hadis ni, ibu-ibu? Muhammad bin Al-A'la. Bukan Al-A'la Kak? Cuba tengok tu namanya. Al-Ala. Al-Ala. Muhammad bin Al-Ala. Al-Ala tu Ali samalah. Itu Ala, ini Ali Alauddin, ya, Alauddin. Okey, siapa guru kepada guru Bukhari? Ni nak tengok boleh baca tak boleh baca dia punya sanad dia sikit sebanyak.
Guru kepada guru Bukhari. Abu Usamah. Abu Usama, barakallahu fikum. Dan selain daripada Kak Riza, siapakah sahabat Nabi yang membawakan hadis ini? Abu Musa. Abu Musa. Abu Musa apa tu? Abu Musa. Apa dia Kak Riza? An Buraid. Bukan. Gelaran dia. Asy'ari. Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Okay, beliau bercerita, Abu Musa Al-Asy'ari ni dia orang Yaman. Ya, orang Yaman. Beliau cerita, kuntu ana wa ashabil ladzina qadimu ma'i fi safinah nuzulan fi baqi'i Buthan. Saya dan kawan-kawan saya yang datang dengan satu perahu, saya dan kawan-kawan saya datang dengan perahu pergi ke satu daerah namanya Baqi' Buthan namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, masa tu Nabi berada di Madinah. Okey. Teruskan. Fakana yatanawabun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya'i kulla lailatin nafarun minhum. Setiap malam sebahagian daripada sahabat bergantian salatul isya' bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku tu ya? Sampaikan mereka bergilir-gilir untuk salatul isya' dengan Nabi tu. Saya pun tak jumpa lah dia punya keterangan ni. Ada ni, ini bukan dalam Masjid Madinah ya, bukan dalam Masjid Madinah. Nanti kita tengok macam mana. Mungkin benda ni berlaku dalam kesibukan perang sehingga mereka terpaksa bergilir-gilir untuk salatul isya' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Fawafaqna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa ashabi. Maka tibalah giliran untuk saya dan juga sahabat-sahabat saya tadi untuk mengerjakan salatul isya' bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Walahu ba'du syughli fi ba'di amrihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun ada masa baginda sibuk ya, baginda sibuk sehingga baginda fa'atama bisalati hatta ibharal lail, sehingga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatkan salatul isya' sehingga larut malam. Ibharal lail itu sehingga larut malam. Okey. Jadi masa Nabi tu sibuk, Nabi melewatkan salatul isya'. Summa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim. Kemudian dalam masa itulah, masa Nabi sibuk tu, satu malam tu Nabi sibuk lewat. Kemudian Nabi pun keluar untuk salatul isya'. Nabi memimpin salatul isya'. Falamma qada salatahu, selesai daripada salat, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, liman hadarahu, kepada orang-orang yang hadir ketika itu. Okay, Nabi berkata kepada orang yang hadir ketika itu, ala rislikum. Okey, ala rislikum, tenanglah anda semua. Tenanglah anda. Jadi ibu-ibu boleh ingat ya, ini antara bahasa Arab yang boleh kita amalkanlah bila kita nak sebut pada anak-anak kita sebagai contoh, ala rislik, ala rislikum, tenang ya, relax, cool. Abashiru inna min ni'matillahi azza wa jalla alaikum. Ada berita gembira, sesungguhnya antara nikmat Allah azza wa jalla kepadamu, annahu laisa ahadun minan nasi yusalli hadhihi sa'ata ghairukum, sesungguhnya tak ada siapa pun yang mengerjakan salat pada saat ini selain daripada kamu. Auqal sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi berkata, ma salla hadhihi sa'ata ahadun ghairukum la yadri ayyul kalimatain, ataupun Nabi kata tak ada siapa pun yang salat selain kamu pada saat ini, tak pasti mana satu Nabi sebut, antara yang awal ke ataupun yang kedua. Itulah ceritanya tentang waktu salatul, tentang salatul isya'.
Jadi Nabi beri berita gembira, tak ada pun siapa yang solat isyak pada saat itu melainkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Okey, baik. Jadi sebenarnya tidaklah ada ulasan yang panjang lebar. Cerita ini cerita yang dah jelas dah. Kita pun dah beberapa kali jumpa cerita sebegini rupa. Nabi melewatkan solatul isyak, ya. Dan kita pun tahu bahawasanya ulama-ulama pun berbahas tentang kedudukan solatul isyak ni, eloknya awal ataupun eloknya lambat. Maka dalam mazhab Syafi'i, sebaik-baiknya lewat sampai 1/3 malam yang pertama. Mengikut mazhab Hanafi, seelok-eloknya lewat sampai separuh malam. Okay, baik. Persoalannya, kalau 1/3 malam yang pertama, dia nak kira waktu maghrib ke dia nak kira waktu isyak? Jom kita kira. Okay, ibu-ibu. Maghrib, Ustaz. Maghrib, Kan masuk maghrib start, masuk hari malam. kira maghrib, malam. Okay. Jom kita kira. Kalau 1/3 malam yang pertama, pukul berapa? Siapa yang boleh cakap matematik? Mohon kira. Pukul 11 malam, Ustaz. Ya, betul Kak Lina. Saya pun baru jumpa jawapan. Terima kasih banyak Kak Lina. Jazakillah khairah. Dalam pukul 11 malam, ya. Ataupun itu kiraan kita di Malaysia. Okey, sekarang ni cuba kita kira kiraan Arab pula. Yang mana Arab ni waktu maghribnya lebih kurang kita lah kan. Pukul 7 lebih kan. Dan waktu subuhnya dalam pukul 4.30. 4.30. Okey, 4.30. Jom kita kira dari pukul 7 lebih sampai 4.30. Lebih kurang lah, yang setengah-setengah tu tak apalah, lebih kurang je. Pukul berapa agaknya? Tak sampai ke 10 kan? 9 lebih macam tu. Dalam 9, 40, 45 ke 10 macam tu lah kan? Dia punya pendek sikit lah waktu dia. Dia pendek sikit. Jadi Hampir kalau separuh malam, pukul berapa kalau separuh? 11.30 lebih kurang? Kejap. Dia 11. 11. Lebih kurang 11 malam kalau kita kira subuh pukul 4.30. Jadi artinya kalau zaman Nabi itu 1/3 malam lebih kurang dalam pukul 9.45, pukul 10 lebih kurang macam tu. Dan kita sekarang ni dalam pukul 10.30 ke pukul 11. Okey. Jadi itu waktu terbaik untuk salatul isyak. Namun Nabi SAW juga menyatakan, cuba ibu lihat dalam muka surat 207 tu, Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yusalluha hakadha. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk salat pada waktu ini. Jadi kalau tak menyusahkan. Jadi realitinya zaman Nabi pun Nabi buat benda tu jarang sangat. Biasanya Nabi pun solat awal waktu. Kecuali orang lambat, Nabi lewatkan sikit je. Sebab itu kalau ibu-ibu lihat dalam muka surat 206. Okey, saya cari juga. Alamak, tak ni pula dah. Tak ada. Oh, patutlah ni Sahih Bukhari saja, bukan Fathul Bari. Ustaz, kalau kita separuh malam, kalau kita separuh malam kan 2 pagi. 2 pagi? 12 kan? Separuh malam. Kalau kita kira macam tadi lah, kalau kita buat kiraan. 2 pagi ke 12 malam? Lebih kurang 12.30 kan? Kalau satu separuh, kalau 1/3 pukul 11 malam. Kan? 1/3 10, okey. 12 malam lah, 12.30 macam tu. Cuba kita kira baliklah pukul 7.30 kan? Kalau separuh malam. Kalau kita kira 7.30 sampai pukul 6 pagi tu berapa jam? 11 jam lebih kurang kan? 11 jam. 11 jam. Jadi kalau 11 jam bagi 2 dalam 5 jam, 2.5 jam lebih.
Jadi 8.30, 9.30, 11.30, 11.30, 12.30. Jadi 12.30 pukul 1 lah, separuh malam. Okey. Nah, Jadi kalau jadi selepas 12.30 tu tak boleh solat isyak dah. makruh lah solat isyak kalau pukul 12.30 ke atas. Makruh mengikut ramai ulama dan majoriti ulama kata dah habis masa dia kan. Dan kalau kita lihat dalam muka surat 206 tu yang perenggam bawah sekali, akan tetapi Ibn Battal salah seorang ulama, jadi ibu tanda siapa yang ada buku, Ibn Battal ni salah seorang ulama yang mensyarahkan hadis Sahihul Bukhari, berpendapat bahawa hal itu tidak lagi berlaku pada masa sekarang. Zaman Nabi ya, tapi zaman sekarang tak sesuai dah ya. Tak sesuai. Jadi apalagi siapa yang nak tahan lama-lama ke 10 malam baru nak solatul isyak jamaah, bukan solat isyak seorang diri ni. Yang kaum ibu cerita lain lah, ni orang lelaki ni nak solat isyak berjemaah. Siapa yang sanggup pukul 10.30 malam baru nak pergi masjid, itu akan menyulitkan dan tak relevan lah dengan suasana sekarang. Kita ada pengajian waktu maghrib, takkan pengajian tu nak lajak sampai 10, ataupun takkan pengajian tu habis 8.30 kemudian diam duduk buat aktiviti lain pukul 10 baru nak solat. Jadi itu memang menyulitkan. Jadi realitinya kita solat isyak awal waktu berjemaah itu yang lebih utama dengan keadaan masyarakat dan kemampuan kita sendiri ya. Okay, baik. Apalagi kita ni ada orang yang penat, ada orang tak boleh tidur lambat, dan kalau kita, ialah bila usia kita dah mula meningkat, kemampuan kita nak tidur lambat tu makin berkurangan. Saya pun kalau dulu boleh tidur 12.30 pukul 1 buat kerja, sekarang ni kadang-kadang tidur juga pukul 12.30, tapi kemampuan buat kerja berjaga malam tu dah kurang dah. Tapi ada je orang yang lebih berusia yang boleh buat kerja sampai pagi pun ada, betul. Saya nak cerita secara umumnya. Secara umumnya orang tak mampu dah dengan kemampuan umur masing-masing. Jadi lebih baik kita tidur awal, kemudian kita bangun awal. Dan Nabi SAW pun jenis tidur awal dan Nabi bangun awal pagi. Ya. Jadi kalau saya tak silap, Nabi sendiri solat tahajud tu pun dalam 6-7 jam kot. 5-6 jam juga kot dalam satu malam kan. Itu memang kehebatan Nabi SAW ya. Baik. Kemudiannya itu kita lihat ya dalam muka surat 208 tu saya bacakan. Itu pada perenggan yang keempat lebih kurang, Ibn Munzir. Saya bacakan. Ibn Munzir menukilkan daripada Al-Lais dan Ishaq. Al-Lais tu ibu-ibu boleh tanda Al-Lais bin Sa'ad, seorang faqih yang sebanding dengan Imam Malik, bahawa dianjurkan untuk kita melewatkan solatul isyak sehingga mendekati sepertiga malam, bagi At-Tahawi separuh malam. Yang kita sebutkan tadilah. Okey, baik. Dan Imam Syafi'i sendiri pun masa beliau berada di Baghdad, beliau berpandangan lebih baik solat isyak awal. Tapi bila beliau hijrah ke Mesir, barulah beliau menyatakan sebaik-baiknya solatul isyak lewat. Ya. Wallahualam. Jadi kita masuk dalam bab yang seterusnya. Bab ma yukrahu minan naumi qabla al-isya. Bab makruh tidur sebelum solatul isya. Ada soalan dulu ke, Ibu? Bab ma yukrahu minan naumi qabla al-isya. Okey. Bab makruh tidur sebelum salatul isyak. Jadi al-isyak ni, qabla isyak merujuk kepada salatul isyak, bukannya waktu isyak. Okey, soalan saya lebih dahulu selain daripada Kak Liza, siapakah murid kepada sahabat Nabi dalam hadis ini? Muka surat 210. Okay, siapa murid sahabat Nabi dalam hadis ini? Abi Minhal. Abi Minhal. Ya, ataupun panggil Abu Minhal ya. Abu Minhal, betul bonda, jazakumullah khairah.
Sahabat Nabi ni Abu Barzah, ibu-ibu tanda Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka tidur sebelum isya' wal haditha ba'daha, dan sembang-sembang selepasnya. Muhammad bin Salam tu Kak Ana guru Bukhari. Abu Barzah sahabat Nabi. Murid kepada Abu Barzah yang sebelum itu Abu Minhal. Bunda Azhar Abu Minhal ke Abi Minhal? Kalau dalam tulisan tu Abi Ustaz. Abi sebab dia melihat ayat an. Dalam bahasa Arab bila ada an maka dibaca Abi. Tapi kalau biasanya Abu Minhal. Masya-Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak suka tidur sebelum isyak. Jom kita lihat dia punya unasan dia. Iaitu pertamanya ini kata Imam Tirmizi. Walaupun boleh baca Tirmizi, boleh baca Turmuzi pun boleh baca, tapi yang masyhurnya kalau orang belajar dia baca Tirmizi je. Okey. Kariha aksaru ahli ilmi an-nauma qabla salatil isya'. Kebanyakan ilmuwan ataupun ulama kata makruh tidur sebelum salatul isya'. Wa rakhasa ba'duhum fihi fi Ramadan khassatan, dan sebahagian daripada mereka memberikan rukhsah dalam bulan Ramadan. Bolehlah kalau bulan Ramadan tu nak tidur dahulu sebelum salatul isya'. Macam mana tu nak tidur sebelum isya' atau ibu-ibu sekalian? Secara praktikalnya. Secara praktikalnya boleh dilakukan oleh salafus soleh dan juga orang-orang yang mengikut salafus soleh. Manakala kita di Malaysia terutamanya sekarang ni ataupun sesiapa pun secara umum, saya tak kata secara khusus, secara umum memang tak bolehlah tidur lepas isyak, sebelum isyak. Kerana apa? Kerana bila buka puasa kita melantak. Ada kol-kolah belakang sikit. Kita melantak. Jadi bila kita melantak tu macam mana nak tidur? Memang tak boleh nak tidur lah. Kalau tidur memang tidur terus sampai subuh. Tapi salafus soleh mereka makan sedikit. Mereka makan sedikit, mereka salat maghrib. Jadi dengan makan sedikit tu mereka boleh tidur dengan keadaan yang tenang, ya, dan bangun sebelum salatul isya'. Okey, itu dia punya perbezaan antara kita dengan mereka. Mereka makan sedikit, kita makan banyak. Bahkan kita ni bulan Ramadan je kita bukan sahaja mengutip bantuan pula derma untuk berbuka puasa, sumbangan untuk berbuka puasa, itu bagus. Tapi mengutip sumbangan untuk moreh sekali, subhanallah, yang tak perlu sebenarnya. Moreh ni sendiri-sendiri je lah. Ataupun pihak masjid je lah sediakan biskut-biskut letakkan luar. Siapa-siapa nak biskut, nak air buat sendirilah tuan-tuan. Ada orang sponsor biskut berapa banyak, roti pun ada, air buat sendiri. Siapa-siapa nak. Tak perlulah kita nak adjust sampai ada sumbangan khusus untuk moreh pula, kerana bukan satu budaya yang baik pun untuk kita makan-makan lagi dalam keadaan yang ialah secara meriahnya, bukan secara banyak, maksud saya secara meriahnya ada aktiviti pula makan lepas salat tarawih, ya. Ala kadar je. Okey, ala kadar je. Saya tengok ada surau macam surau tempat saya dulu. Siapa-siapa nak minum pergi ke belakang, pergilah. Adalah tukang buat air, minumlah sikit-sikit. Mana-mana yang penting nak sembang-sembang sekejap balik. Tapi masalahnya aktiviti macam tu dia jadi menarik sembang yang panjang. Sedangkan kita nak balik rumah, kita nak rehat, kita nak bersedia untuk qiyamul lail. Itu yang terutama. Kadang-kadang di surau dia ada aktiviti tadarus Al-Quran lagi. Jadi moreh-moreh ni bukan satu benda yang penting lah sebenarnya, ya. Baik. Siapa nak belanja-belanjalah, tapi tak perlu sampai kita berlebih-lebihan, maksud saya. Jadi kemudiannya disebutkan juga ulama yang membolehkan. Okey, dia panggil penjelasan di mana ni?
Okey. Ulama yang membolehkan itu sekiranya ada orang boleh kejut. Contohnya suami Kak Liza nak tidur, dia pun panggil apa? Panggil Liza. Ija. Tajuk gurau. Saya tahu panggil apa tapi saya sajalah. Dia kata, Ija, kejut abang ya pukul 8.20 nanti. 8 suku nanti kejut. Abang mengantuk dah nak tidur. Tidur 8 suku kejut. Kejut 8.20. 8.30 Isyak kan. Lebih kurang dekat-dekat 8.30 sekarang Isyak. Tengok tempat lah masing-masing. Jadi kalau ada orang boleh kejut, tak apa. Au urifa min adatihi annahu la yastaghriqu waqtal ikhtiyari bin naumi. Atau dia tahu kalau dia tidur pun bukan tidur lama. Dia tahu jenis dia. Tidur sekejap je. Ada orang macam tu. Jenis dia tahu. Dia tidur sekejap pun okey dah. Dan dia tahu dia tidur sekejap. Dia tidur 10 minit dah bangun. Dah sihat dah. Tergas dah. Lompat-lompat dah. Sebelum tu mengantukkan main lagi. Orang yang soleh ada petanda dia. Dia mudah tidur dan dia tidur sikit tapi berkualiti. Ini tak ada pada saya lagi lah. Okey, tapi orang soleh dia mudah sangat tidur. Dia nak tidur, dia tidur je. Tidur, bangun-bangun. Okey. Bangun tu kualiti dia tu Masya Allah. Tidur sejam tapi macam tidur 4-5 jam dah. Itu orang yang soleh. Tapi ialah maknanya Allah Ta'ala jaga dia. Dalam tidur pun Allah Ta'ala jaga dia. Wahada jayyid, pandangan itu okey. At-Tahawi pula menyatakan boleh kita tidur sebelum masuk waktu Isyak. Yang makruhnya selepas masuk Isyak kita nak tidur juga. Pukul 8.30 dandan je nak tidur. Itu tak boleh makruh. Saya ingat kawan-kawan saya dulu, ya Allah nakalnya masa belajar, masa duduk rumah sewa dululah. Dan alhamdulillah ada kawan-kawan kita kaki masjid. Jadi kita pun subuh je masjid. Zuhur tu tak apalah, ada surau tempat kita belajar. Okay. Tapi ceritanya kita ni memang pergi masjid kerana ada pengaruh kawan-kawan, pengaruh rakan sebaya kita. Tapi ada kawan-kawan ni nakalnya dia, kan masuk waktu azan dia, mulalah nak tidur, mulalah mengantuk. Gangguan syaitan tu, subhanallah, amat luar biasa. Zuhur je, mula dah tidur dah. Kita pun bagi nasihat, jangan macam ni. Solat dulu, lepas tu tidurlah. Okay. Jangan. Tapi saya pun kelakar bila ingat dia kata, masuk-masuk zuhur je mengantuk. Masa itulah dia tidurnya. Memang betul, itu memang satu gangguan yang besar daripada syaitan, iaitu gangguan mencampakkan rasa mengantuk dalam diri kita. Jadi tidur ni dah ada dua jenis. Mengantuk pun ada dua jenis. Tak ada siapa pun kata mengantuk ni benda yang tak elok. Mengantuk tu benda yang elok. Tapi dia ada dua jenis. Ada mengantuk yang tak baik, iaitu mengantuk ketika melakukan amal kebaikan. Dan ada mengantuk yang baik, iaitu mengantuk semacam ahli Badar dan juga ahli Uhud, yang mengantuk masa perang dan mereka tertidur sampai terjatuh senjata mereka. Dan mereka ni tak berani tidur kerana takut serangan musuh. Maka Allah Ta'ala turunkan hujan pada mereka, bagi mereka cerdas, boleh minum air. Dan kemudiannya Allah Ta'ala, dan ada juga nikmat, Allah Ta'ala campak perasaan mengantuk. Id yughashikumun nu'asu, ketika mereka disebulungi perasaan mengantuk, amanatan minhu, sebagai satu keamanan daripada Allah. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah Ta'ala turunkan hujan untuk membersihkan diri mereka. Jadi tidur healing kata Bunda Azah. Ya, tidur healing lah tu. Walaupun tidur sekejap tapi dia punya kualiti dia Masya Allah, yang membolehkan mereka untuk fokus dalam perang. Jadi yang mengantuk tak elok, mengantuk masa buat kereta tak elok lah tu. Itu saya pun ya Allah, mulalah kalau saya petua yang terbaik saya lah, diri saya akan call kawan, saya sembang, hilanglah mengantuk. Okey. Tapi atas masing-masing. Ada yang kata tarik telinga pun satu kaedah menghilangkan rasa mengantuk. Sebagaimana Nabi SAW pernah tarik telinga Ibn Abbas masa solat tahajud. Okey. Tapi kalau saya mengantuk sangat, saya tak tarik telinga dah. Saya tarik handbrake je, tidur tepi jalan. Masalahnya kalau mengantuk di highway macam mana? Yang jauh lagi R&R. Yang tu tak tahulah. Habis-habisan dah berjuang jawabnya. Doa pada Allah, umur panjang, tu je lah. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tak perlulah nak bahas sangat kenapa tak boleh tidur sebelum Isyak. Jelas semuanya. Takut terlepas Isyak lah, tu je lah. Terlepas Isyak berjemaah ataupun terlepas waktu Isyak.
Tapi kalau kita tidur-tidur bangun pukul 10, 11 malam, okey, tak ada masalah. Yang kita tak naknya terlepas sampailah pukul 3 pagi, 4 pagi, tak elok dah lah. Kerana itu waktu makruh untuk salatul isya. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, tidur sebelum salat isyak bagi orang yang mengantuk. Kita dah bincang hadis tu tadi. Muka surat 212 cerita tentang Nabi keluar lambat salatul isyak tu lah. Okey, itu dah selesai. Kita tak perlu nak bahaskan lagi. Muka surat 215 pun cerita yang sama juga, yang Nabi lewat turun salatul isyak tu. Sampaikan orang tertidur-tidur menunggu Nabi SAW. Tak perlu kita nak bincangkan lagi. Sama jugalah dengan muka surat 216 pun sama juga. Jadi tak payahlah kita nak ni lagi kan. Okey, sekejap ya. Cuma ada satu benda yang menarik ibu-ibu sekalian. Kalau ibu-ibu lihat pada muka surat 217. Okay, saya tutup dulu Okay, kalau kita lihat muka surat 217 tu, dia kalau dalam 216, okey, kita tengok 216 dan 217 tu terjemahan dia. 216 tu pada baris yang ke-6. Okay, ibu-ibu tengok pada baris yang ke-6. Jangan saya nak cari mana pula. Okey. Baris yang ke-6 tu, terjemahan dia ialah muka surat 217 perenggan yang ketiga. Terjemahan dia muka surat 217 perenggan yang ketiga. Okey. Tapi dia punya hadis dia tu baris yang ke-6 muka surat 216. First tasbatu ata. Kaifa wada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu ala ra'sihi kama anba'ahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu saya Ibn Jurayj memastikan kepada Atha, okay, bagaimana caranya Rasulullah, saya nak dapat kepastian daripada Atha. Ibn Jurayj kata, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di kepala sebagaimana yang diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia nak dapat kepastian daripada Atha. Atha ni murid Ibn Abbas. Macam mana tu cara Rasulullah letak tangan di kepala? Letak tangan untuk apa tu? Untuk dia punya, kita tengok cerita tu. Fabaddada li Atha'un baina asabi'ihi syai'an min tabdid. Thumma wada'a atrafa asabi'ihi ala qarni ra'si thumma dammaha yamirruha kadhalika ala ra'si hatta massat ibhamuhu tarafal udhuni mimma yalil wajha ala sudri wa nahiyatil lihyati la yuqassir wa la yabtushu illa kadhalik. Okey, saja nak baca ambil barakah. Atau pun dia praktikkan, dia tunjuk praktikannya kepada saya dengan cara dia merenggangkan jari jemarinya, kemudian dia letakkan hujung jari jemari ditanduk di samping kepala, ada tak sini. Lalu dia genggam dan gerakkan di rambut kepala itu sehingga ibu jari menyentuh hujung telinga bahagian depan dekat pelipis yang pangkal janggut tu. Okey, macam ni lah. Ini tak apa ni sebenarnya, ibu-ibu sekalian. Ibu buat macam ni. Rasulullah buat ni. Ya, apa tujuan dia? Nak hilangkan mengantuk ke Ustaz? Nak hilangkan mengantuk. Itu ceritanya sebab salatul isyak tu lambat. Okey. Sekejap je. Saya nak cari kat mana yang dia sebut tu. Betul ke untuk inam mengantuk? Saya faham macam tu lah untuk inam mengantuk. Takut silap pula faham dia maksud ulama. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Oleh kerana saya takut saya ada tersilap tu, kita biarkan dulu ya. Sekarang ni barulah masuk dalam bab yang seterusnya, yang saya rasa sebenarnya bab ini cerita yang sama je. Cerita yang sama je. Maka kita dalam bab yang ke-25 itu, oleh kerana dia cerita yang sama,
maka kita tak perlu nak panjangkan, cuma dengan sedikit sahaja maklumat, iaitu kata Nabi SAW, pada sallan amma innakum fi salatin ma intazartumuha, kamu tetap dikira berada dalam salat selagi mana kamu menunggu salat. Artinya orang yang menunggu masuknya waktu salat pahalanya besar, dia bagaikan berada dalam salat itu sendiri. Dan malaikat pun mendoakan orang yang menunggu salat, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkanlah orang tersebut. Satu lagi apa? Ya Allah marhamhu ke apa? Saya lupa dah. Tapi malaikat memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang menunggu waktu salat. Dan biasanya menunggu waktu salat ini dia merujuk kepada menunggu waktu salatul isya biasanya. Tapi dikira juga bagi siapa yang pergi awal untuk mana-mana salat, dia tunggu, itu dapat pahala yang banyak. Baik. Orang yang duduk lagi lepas salat pun malaikat mendoakan mereka. Okey, soalan di Facebook oleh yang Puan Syahira kongsikan tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita sebarkan hadis yang berstatus hadis lemah tanpa menyatakan statusnya? Adakah termasuk dalam mendustakan Nabi SAW? Jadi begini, kalau kita menyebarkan hadis yang dhaif tanpa menyatakan kedhaifan dia, dia tidaklah termasuk dalam bab berdusta kepada Nabi SAW. Yang tak boleh betulnya menyebarkan hadis maudhu' atau palsu dalam keadaan kita tahu itu hadis yang palsu. Tapi kita cerita juga tanpa menyatakan statusnya, maka berdosa. Tapi kalau kita cerita hadis yang dhaif dengan tujuan untuk merangsang semangat orang beramal, tak dinyatakan kedhaifan dia, okey, tak ada masalah, cuma sebaik-baiknya dinyatakan, sebaik-baiknya. Tapi bukanlah satu kewajipan untuk menyatakannya. Okey. Para tu dia doa, terima kasih banyak. Allahumma ghfirlahu, Allahumma rahamhu. Macam mana Puan Syahira cepat cari hadis ni? Boleh jumpa je. Syahira Kak Liza. Type macam mana? Google. Okey. Syahira buat Google ni, ya, mencari. Barakallahu fikum. Okey, ada soalan lagi tak? Ibu. Kalau tak ada, kita masuk yang seterusnya. Bab fadli salatil fajri. Bab keutamaan salat fajar ataupun salat subuh. Bab fadli salatil fajri. Mana lebih utama ya, salat subuh dengan salat asar? Saya pun kelirulah dengan perbahasan ni, tapi best juga kalau kita tahu kan. Ayyu afdal. Saya dah jumpa dalam kitab, tapi saya nak cari ada tak ulama terkini membahaskan benda ni. Salatul asr laysat bi aqalli khatara min salatil fajri. Okey. Tak tahulah macam mana, ada tak ulasan halil salatil asri afdal min salatis subhi. Salatul asri hiya afdalus salawat. Tengok. Itu yang saya keliru tu. Saya nak pegang salat subuh yang lebih utama daripada salat asar yang paling utama. Tapi kalau kita tengok contohnya ulama Saudi ni namanya Sheikh bin Baz. Ulama suara rupa-rupanya. Sama. Okey, tak jelas suara dia. Slow.
Kalau yang ni Allah alam, saya duduk baca-baca sama ni, solat subuh solat yang paling utama dibandingkan dengan solatul asar. Tapi ada ulama yang kata solatul asar lebih utama daripada solatul subuh. Itulah saya pun tak tahulah mana satu, tapi tak apalah. Yang penting kedua-dua solat itu memang tinggi kedudukannya. Tapi Ustaz Luqman Makhtar ada sebut dalam satu cerita tu, Madinah Takkan Rebah. Dia kata umat Islam mengutamakan salatul asar lebih daripada anak dan isteri mereka sendiri. Tinggi kedudukan salatul asar ni ya. Okay, baik. Bab fadli salatil fajri, bab keutamaan salatul subuh. Okey, siapakah murid kepada murid sahabat Nabi SAW? Saja nak test ibu-ibu. Katanya kalau kita test macam ni, bergeraklah segala urat-urat otak kita tu kan. Ismail. Ya? Ismail. Ismail. Barakallahu fikum. Murid kepada murid sahabat Nabi namanya Ismail. Cekak Kak Liza sekarang ni. Duk tanya-tanya berkali tu. Kedip mata je terus jumpa jawapan dia kan. Okey. Barakallahu fikum. Kak Anis pun alhamdulillah sangat-sangat cekak. Okey, kemudiannya siapa pula guru kepada guru Bukhari? Yahya. Yahya. Okey, selain daripada Kak Liza, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, masya-Allah Kak Anis. Okey, radhiyallahu an. Kalau Jabir radhiyallahu anhuma, kalau Jarir radhiyallahu an. Apa maksud Jabir? Jabir maksudnya ialah, okey, kita tengok dulu apa maksud Jabir. Ya. Jabir. Ish. Itu pula jadinya. Mana nama Jabir ni? Entahlah kat mana. Ada pun. Okey. Okey, untuk siapa yang tahu apa maksud nama Jabir, boleh tengok di sini. Kalau share dalam di ruangan Google, Ustaz, pemberi Ya? kenyamanan, penghibur. Memberi keamanan, penghibur. Dia kurang tepat tapi okeylah. Cuma dia kurang tepat. Bonda boleh tengok di ruangan chat yang saya berikan ya. Okey. Sekarang ni kita kembali kepada bab keutamaan salatus subuh. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, antara sahabat Nabi yang tampan ni Jarir ni. Kita dah sebut sebelum ni kan. Kunna inda Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iz nazara ilal qamari lailatal badri. Kami ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi telah melihat ke arah bulan purnama. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, hadis ni hadis yang kita dah belajar sebelum ni tahu. Tapi kita baca lagi lah supaya kita selalu ingat. Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudammuna aw la tudahuna fi ra'yatihi azza wa jal. Adapun kamu nanti akan lihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama pada malam ini, langsung tidak ada halangannya untuk melihat bulan tersebut. Samalah langsung tidak ada halangannya untuk melihat Allah Azza wa Jal. Fa inistata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu.
jika kamu boleh, kamu kerjakanlah salat subuh dan juga salat maghrib. Summa qala, kemudian Nabi pun membaca ayat Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, surah Tuha, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Artinya yang sebelum ini kita dah bahas, kalau kita nak tengok Allah Azza wa Jal, jaga betul-betul salat subuh dan juga salatul asar. Ini kena jaga sungguh ni, jangan tinggal dua salat ni. Artinya buat yang terbaik, paling kualiti, salatul subuh dan juga salatul asar. Okey. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan pula, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Okey. Cari hadis ni. Alamak. Sukalah macam ni. Dia dah pening dah tu. Man salla al-bardaini dakhala al-jannah. Fathul Ustaz Zahruddin cerita pada saya, kalau sini ni adalah yang bantu saya cakap sikit, Puan Syairah, Kak Niza cakap sikit cari bahan. Kalau Ustaz Zahruddin tu dia sebut ada orang nama Siti yang selalu duduk komen-komen, dia kata. Jadi saya pun tak ada lagi lah Siti sangat ni. Okey, baik. Jadi kadang-kadang dia, Ustaz Zahruddin rujuklah saya betul tak betul apa yang ceritanya sekian-sekian tu. Ini adalah perbahasan perbincangan kami pula belakang-belakang. Saya pun biasa juga ikut kelas dia, diam-diam je lah kan. Oh, tak jumpa lah ibu-ibu, macam mana ni? Biarlah dulu. Tak jumpa dah hadis dia. Okey. Iaitu kalau kita lihat dalam muka surat 227. 227. Kata Nabi SAW, man sallal baradaini dakhalan jannah, siapa yang salat di dua teduhan masuk ke dalam syurga. Ya, siapa yang salat di dua teduhan akan masuk dalam syurga. Kenapa pula salat subuh dengan asar je dikira masuk syurga, salat lain macam mana? Tu dia. Jadi kita nak tengok tu kenapa disebutkan salat subuh dan salatul asar sahaja. Maka ibu-ibu yang ada tuan seorang tu dia tenggelam dah lah. Dia kena kira majoriti. Dia sebut yang majoriti. Ibu-ibu boleh tengok dalam muka surat 229. Okay. 229 tu komentar daripada Al-Bazzar. Al-Bazzar. Bazzar tu Zai ya. Jom. Tulis tu ejaan masing-masing dalam buku masing-masing tu. Al-Bazzar. Alamat silap-silap. Sorry. Saya tulis balik. Saya tulis namanya Al-Bazzar. Al-Bazzar memberikan komentar. Kenapa dikatakan salat subuh dan asar sahaja? Kerana ini cerita zaman dulu. Bukan cerita zaman sekarang. Zaman dulu-dulu kan Nabi SAW salat subuh, salat sebelum peristiwa Isra Mi'raj, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Merujuk pada waktu subuh dan juga asar. Jadi siapa yang jaga salat subuh dan asar kemudiannya meninggal dunia sebelum difardukan salat 5 waktu sehari semalam, syurga untuk dia. Macam orang tanya macam mana ni Rasulullah, arak telah diharamkan tapi berapa ramai kalangan kami yang meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat daripada minum arak. Maka Allah Azza wa Jalla pun kata, la junaha alaikum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Tak ada masalah pun terhadap makanan-makanan yang kamu makan dulu-dulu sebelum diturunkan hukumnya haram, selagi mana dia beriman dan bertakwa, summa taqaw wa ahsanu, kemudian dia bertakwa dan juga buat kebaikan. Dari mana-mana sahabat Nabi termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair yang meninggal dunia dalam perang Uhud, dan mana-mana lah yang lain, kalau mereka meninggal dunia sebelum diharamkan arak, Hamzah haram masih hidup lagi ke? Hamzah rasanya haram masih hidup lagi. Tak apalah, mana-mana sahabat Nabi yang meninggal dunia di Mekah ke, pada awal di Madinah, kalau ada yang meninggal dunia,
sebelum mereka berhenti minum arak, tak sempat bertaubat, la junah alaikum. Tidak ada masalah pun kerana hukumnya belum turun. Sama juga dengan isu orang yang solat subuh dan asar sahaja, belum lagi sempat solat yang lain, maka solat subuh dan asar itulah yang menjadi tiket untuk mereka masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Itu kata Al-Bazzar. Jadi hadis tu hadis khusus untuk golongan awal yang meninggal dunia sebelum Al-Isra wal Mi'raj. Tetapi pendapat itu dibantah oleh Ibn Hajar. Dalam muka surat 230, dia kata pendapat ini takalluf, terlalu dipaksakan. Terlalu dipaksakan tu ibu-ibu sekalian, maksudnya dalam bahasa Arab, takalluf. Nanti kalau orang tanya, dengar cerita ustaz-ustaz ke siapa ke takalluf, apa benda lah takalluf tu? Takalluf tu dipaksa-paksa. Pendapat yang macam dia nak bagi juga jadi benda tu. Dia adjust, dia pusing sana, dia pusing sini. Itulah jawapan dia. Over sangat. Dalam bahasa kita sebut apa? Kak Anis, bahasa-bahasa orang muda sekarang. Apa syairah lah bahasa orang muda. Apa dia? Kalau takalluf ni. Siapa orang muda kat sini? Ibu Balkis lah orang muda sikit. Okay. Mana pensyairah ni? Tak tahu. Desperate, Ustaz. Apa dia? Desperate. Desperate? Bukan. Kalau bahasa Brunei, maja.com. Apa maksud maja.com tu benda? Ni Kak Anis mesti tahu sebab Kak Anis ni gaya-gaya muda sikit. Saya rasa lah. Tak ada keluar, Ustaz. Kak Syida, apa dia? Tak ada keluar. Relax dah. Oh ya. Yeah. Saya rasa lah bahasa orang muda sekarang ni kalau takalluf tu try hard. Saya rasa. Okay. Dia try hard juga. Dia nak bagi jadi juga benda tu. Betul ke saya kata? Saya pun tak tahu. Saya pun dah tua dah. Tapi saya rasa betul lah. Boleh terima lah try hard tu. Ya. Dia nak bagi juga. Jadi bagi Ibn Hajar takalluf. Pandangan pandangan Bazzar ini takalluf berlebihan. Yang sebetulnya ayat ini nak juga. Nak juga tu. Okay, baik. Artinya yang betulnya ialah tak kira lah bila-bila pun siapa yang jaga solat subuh dan salatul asar, nescaya dia akan menjaga solat yang lain. Ada ke orang jaga solat subuh dan asar je, solat lain dia tak jaga? Kenapa bro tak solat zuhur ke? Tak apa, Nabi kata zuhurnya subuh dan asar je. Apa jaga subuh asar? Dia syarah pula masalah badaini dakhul jannah. Zuhur apa benda, tak solat pun tak apa, jaga ni je. Lagi rahmat Allah Ta'ala ni ada satu bahagian. Satu bahagian Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi. Dengan satu bahagian itulah kita hidup dengan aman damai. 99 bahagian lagi ada di hari akhirat. Takkanlah saya ni tak solat zuhur, isyak, maghrib masuk neraka. Saya jaga solat subuh dan asar. Kita pun nak dia. Nak pusing sana sini. Yang betulnya ialah siapa yang jaga subuh dan asar, nescaya dia jaga solat yang lain. Ini solat dia panggil, dia kunci dia. Jaga je solat ni, solat lain mesti dia jaga punya. Mesti dia jaga punya. Dan itulah yang mendorong dia masuk dalam syurga. Okey, baik. Dan juga ini menggambarkan keutamaan solat subuh dan asar. Macam contohlah kalau main bola, Malaysia lawan itu, bola lawan China kan. Okay. Oh, kalau bukan kerana Faisal Halim, tak tahulah kita jadi apa. Faisal Halim seorang ke main dalam bola hari itu? Tak. Apa ramai yang main. 10 pemain utama 9 orang. Belum campur pemain simpanan. Belum kira coach tu. Oh, kalau bukan Kim Panggon ni entah komandan dah bola sepak Malaysia. Kim Panggon seorang ke? Tak. Dia ada pembantu-pembantu dia. Dia ada presiden bola sepak dia. Jadi, semua memainkan peranan. Tapi sebenarnya walaupun semua main peranan, kita appoint juga beberapa nama. Kim Panggonnya, Faisal Halimnya. Kerana inilah watak yang paling utama membentuk bola sepak Malaysia contohnya. Jadi kita sebut tu kerana dia tokoh utama. Macam kita kata sebelah, kalau kita politik lah, minta maaf ya. Oh, kalau bukan kerana PMX ni teruk juga PH kena. Okay. Kalau bukan kerana Datuk Seri Muhyiddin, tak ke mana juga PN. Jadi Datuk Seri Muhyiddin seorang ke yang menaikkan PN? Ramai lagi.
tapi dia yang tokohnya. PMX seorang ke yang pimpin negara kita Malaysia ni? Bukan PMX seorang, ramai lagi. Cuma dia yang tokohnya. Jadi kita sebut tokoh tu menggambarkan itu yang paling penting. Sama juga solat. Kalau solat ni, yang tokohnya apa dia? Yang meletupnya. Subuh, asar. Itu pun Nabi nak kata ini solat yang paling penting. Dan ada hadis yang lain pada muka surat 231 tu, kata Nabi SAW, la yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, tidak akan masuk neraka sesiapa yang jaga solat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, subuh dan juga asar. Baik. Ada juga orang main ta'ki di ibu sekalian. Dia auta lakaf auta ni. Macam mana ni auta ni? Iaitu dia solat Jumaat, dia jadi jaga contohnya, dia jadi guard. Dia kena kerja ni Jumaat ni, tak boleh tak kerja. Dia kena kerja hari Jumaat. Okay, fine. Maka dia tanya dia, tak pergi solat Jumaat ke? Tak boleh lah kerja. Tapi kali ketiga saya pergi solat Jumaat. Kerana jangan tinggal 3 kali berturut-turut. Kalau tinggal 3 kali berturut-turut jadi munafik. Tapi kalau tinggal 2 kali, tak apa lagi. Kalau tinggal 3 kali secara tidak berturut-turut pun tak apa. Maka dia pun tak pergi solat Jumaat 2 kali, dia pergilah kali ketiga. Jawablah depan Allah nanti macam mana. Siapa pula yang kata tinggal 3 kali berturut-turut baru jadi munafik, tinggal sekali tak jadi munafik? Okey, baik. Jadi habis tu macam mana kerja? Takkanlah tak boleh nak adjust, benda lain pun boleh adjust. Satunya tak akanlah pihak syarikat sendirilah. Takkan tak ada kot orang lain yang boleh diupah buat sementara. Kami perlukan pekerja sementara dari pukul 12.30 sampai pukul 2 petang. Kami bayar dengan harga RM50 ke RM70 ke jadi guard sementara. Ramai non-Muslim nak kerja. Ramai juga adalah wanita-wanita rela dan sebagainya nak kerja. Sementara dia dapat RM50, okeylah, tinggilah tu, RM50. Alhamdulillah. Okey. Satu, boleh adjust buka peluang pekerjaan pada orang lain. Takkan syarikat kedekut sangat. Yang keduanya, jadilah guard orang perempuan yang jaga pada waktu Jumaat. Takkan tak ada. Berapa ramai orang perempuan jadi guard. Okey, satu. Yang keduanya, kalau syarikat tak nak juga pertimbang, tak boleh pergi solat Jumaat, keluar. Report sebelum keluarlah, report dulu pada pihak Persatuan Pekerja. Bukan tak ada persatuan yang menjaga kebajikan pekerja. Report sampai ke atas. Ada orang berani di Malaysia ni, ibu sekalian. Di Malaysia, pihak syarikat takkan berani untuk mempermainkan agama. Yang berani tu sebab laporan tak sampai je. Jadi kalau laporan sampai, bungkus syarikat tu. Jadi sampaikan aduan pada pihak atas. Kita bukan duduk negara minoriti Muslim, kita majoriti Muslim. Okey. Kemudiannya kalau tak bagi juga, kalau contohlah tak bagi juga, berhenti kerja. Banyak lagi kerja lain yang boleh buat. Jangan kita membataskan ni je pekerjaan saya. Dah tak larat dah buat kerja lain. Ya Allah, kita terlalu membataskan. Kita dah menyempitkan kemampuan kita. Saya tahu memang sulit cari kerja. Tapi sebenarnya ruang pekerjaan tetap ada, tetap wujud. Jangan kita mementingkan kerja sampai kita mengabaikan keredaan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh. Macam pelakon-pelakon. Ini lakonan je, terpaksalah kita berlakon dengan isteri orang. Peluk-peluk sikit, pegang-pegang sikit. Ya. Silakan, terpaksa itu terpaksalah Allah Ta'ala timpakan bala. Dari mana ada alasan terpaksa-terpaksa di Malaysia? Kalau di luar negara, baru kita boleh bincang isu tersebut. Kalau isu darurat yang memang betul-betul wujud di Malaysia, yang kes terpencil, ya baru boleh kita bincang. Tapi di Malaysia ni tak adalah isunya, tak bolehlah, tak ada kerja lain. Berlambak kerja lain. Atas nak tak nak je. Ya, sebenarnya ada je kerja-kerja lain yang boleh dibuat. Okey, baik. Jadi, ibu-ibu dirahmati Allah, silakan kalau ada perbincangan dahulu sebelum kita berganjak ke hadis yang lain kalau sempat, sebab panjang. Lalu saya tak nak masuk lagi, agak panjang yang seterusnya tu. Kita berhenti dulu, kita buka perbincangan je. Ustaz, kelebihan solat subuh dan juga asar tu,
dapat melihat wajah Allah. Lepas tu adakah termasuk sekali dengan, maksudnya dia solat tu bukan solat main-main lah kan, masa solat special. Maknanya dia kena nak dapatkan pengakuan, mendapatkan apa yang dikatakan dalam hadis ni, dia kena cantikkan solat dia lah kan. Dia kena, orang kata mungkin dia kena banyakkan amalan-amalan sunnah dalam solat tersebut ke kan. Poin dia sebenarnya dekat mana yang dikatakan kenapa Allah pilih solat subuh dan asar ni. Mungkin tadi kena bagi lain juga, tetapi kalau kata orang-orang awam cakap cerita solat, kita solat tadi dah dapat solat subuh dan juga asar, insya-Allah kita akan dapat apa yang Allah janjikan pada hadis yang dibawa oleh Jarir ni kan. Jadi kalau kita awam lah, tapi kalau kita yang kita dah belajar ni, maksudnya kena solat tu lebih berkualiti lagi lah kot kan Ustaz? Betul, saya setuju. Mana-mana solat pun berkualiti. Tapi zuhur dengan asar tu dia lain sikit. Okay. Dalam keadaan kita pun insaf Kak Syida bahawa solat asar ni walaupun tinggi kedudukannya, tapi secara sunnahnya dia tidaklah selama dan sepanjang solat subuh dan solat zuhur. Solat zuhur ni sekali ganda lebih panjang daripada solatun asar. Okay. Tapi kualiti dalam solat asar tu kena jaga sungguh. Jadi yang paling baiknya kita solat sunat sebelum asar 4 rakaat bagi siapa yang sempat dan ada kelaratan ya, solat dulu, itu paling baik. Okay. Dan selain daripada itu, kerana dia isu waktu, Allah Azza wa Jalla ni dia buat benda tu semuanya ada kelebihan. Dia ada tempat contohnya. Kalau tempat apa dia? Tempat yang lebih. Tempat yang lebih itu misalnya ialah macam kita kata tempat di Padang Arafah ataupun di Masjidil Haram, Masjidil Qudus, Masjid An-Nabi. Dia ada tempat-tempat yang teristimewa di muka bumi Allah Azza wa Jalla ini. Termasuklah Masjid Tua. Okey. Pemudanya dia ada masa. Masa ni bila? 1/3 malam yang terakhir, masanya subuh dan juga asar, masanya pada waktu Jumaat. Jadi dia ada masa dia. Kemudiannya dia ada tentang bentuk ibadah itu sendiri. Okey. Jadi kalau bentuk ibadah kalau kita kata sedekah, maka sedekah apakah yang paling baik? Sedekah kepada kaum kerabat yang memerlukan. Sedekah yang bersifat berpanjangan. Yang kita bagi tu pahalanya berlarutan. Okey. Dan juga dia ada solat pun dia ada juga solat yang besar kedudukan, solatul subuh dan juga solatul asar. Siapa yang bangun-bangun pagi tu dia tak fikir pasal solat, ini pelik. Saya yakin ibu-ibu semua apabila bangun je subuh, bangun je pagi, mesti fikir pasal solat dulu. Saya yakin, ini saya yakin. Bangun-bangun tengok jam, pukul berapa dah ni? Dah pukul 6 suku dah, mesti tension. Mula nak marah ni. Mula cari pasal dengan suami masing-masing ni, kenapa tak kejut saya ni? Mula dah. Geram. Jadi dia geram tu betul. Janganlah lebih-lebih kan. Jangan lebih-lebihnya lah. Abang dah kejut main kali dah 10 kali dah. Bangun buka mata tutup balik. Bangun tutup mata tutup balik. Marah abang ni kenapa? Oh ya ke? Padahal tak ada dah 10 kali, sekali je kejut kan. Jadi maknanya kalau orang yang soleh dia geram bila bangun lambat. Tapi bila buka mata, alhamdulillah, paling kurang pun sempat lagi subuh pada waktunya, sempat lagi solat sikit sebelum subuh sebagai contoh kan. Okey, mesti saya yakin orang macam ibu ataupun ramai orang ni biasanya orang yang soleh dia mesti bangun-bangun fikir pasal solat dulu. Tapi kalau dia bangun dia relax tengok jam 6.30, tengok dulu mesej, tengok dulu Facebook. Mari mak, dah solat belum? Lambat-lambat pukul 7 baru nak masuk bilik air. Memang hidup dia pada hari itu tidak akan mencapai ketenangan. Walaupun dia berjaya ya, walaupun pendapatan dia lumayan ya, tapi isunya ketenangan jiwa tu tidak boleh dibeli dengan harta. Ia boleh dibeli dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi artinya bila kita bangun tu fikir solat subuh, gembira dapat solat subuh. Kalau macam saya ni kena gembira dapat subuh berjemaah dengan imam. Ibu-ibu tak apa lah. Itu yang kita nak terbitkan. Asar. Walaupun asar ni memang sulit. Tambah-tambah saya sekarang, ya Allah, macam mana asar sekarang ni? Cukup mencabar ibu-ibu sekalian. Tension juga tapi saya tak tahu macam mana nak buat dia ni.
Asar sekarang pukul 4.20. Asar ni perubahan dia ketara sangat berbanding dengan waktu solat yang lain kan. Dia boleh jadi 4.20, dia boleh jadi kat pukul 5. Ketara sangat. Dan perubahan dia cepat dibanding dengan solat lain. Zuhur pun ada juga kadang-kadang sebelum pukul 1. Tapi dia tidak seketara asar saya tengok. Maka ni dah saya tengok pengalaman asar ni Allah ketaranya perubahan dia. Orang solat lain tak berubah lagi waktu, dia dah berubah kecakan dah, dia dah 4.20 dah. Sebelum ni 4.40. Ada masa dekat pukul 5. Jadi sekarang ni time 4.20, anak saya pun 4.30, mulalah tension saya. Macam mana saya nak atur tu? Kalau kita ambil lambat, kesian pada anak kita dan kita berdepan dengan isu jam. Okey. Dia adalah perkiraan-perkiraan dia tu. Tapi macam hari ni, sini saya nak ambil anak. Alhamdulillah kita syukur dapat aku solat asar berjemaah. Tapi kalau bertembung itu yang saya sedikit mengalami kesulitan. Tapi insya-Allah ada cara dia. Cuma memang mencabar, sangat mencabar. Betul apa kata Ibu Hafsahnya? Subuh mencabar untuk orang muda, asar mencabar untuk orang kerja, termasuk kerja ambil anak ni lah. Mencabar sangat. Saya pernah tanya orang yang bawa anak-anak pergi sekolah kan. Dia cerita, saya nak tanya pasal kerja dia je. Tapi dia cerita, kadang-kadang subuh pun tak sempat Ustaz. Dalam hati saya takutnya, ya Allah, macam mana ni subuh tu. Janganlah main-main tak sempat, jangan. Kita kena atur masa kita untuk Allah, Allah Ta'ala akan atur masa untuk kita. Ini kita kena percaya sungguh. Bila kita adjust masa kita kerana Allah, Allah Ta'ala akan adjust masa untuk kita. Dan hari itu ibu sekalian, minta maaf je saya kongsi benda peribadi, tapi saya seronok sangat, gembira sangat-sangat. Iaitu, saya selama ni duk cerita pasal solat sunat balik musafir, dan saya cerita bahawa ini solat yang sukar untuk dilaksanakan. Saya tak pernah buat. Dalam 2-3 minggu lepas, saya keluarga bermusafir, pergi bercuti. Dan bila balik, saya beritahu anak-anak isteri, abang nak singgah kat surau sekejap, abang nak solat sekejap. Masa tu pukul berapa ya, saya pun tak ingat dah. Sebelum asar ke lepas asar? Lepas asar kot. Lepas asar, pukul 5 lebih. Jadi saya pun singgah di surau, saya solat, saya tanya Allah, syukur sangat pada Allah. Aku dah buat dah apa yang aku ajar selama ni. Syukur sangat. Dia punya gembira dia dapat kita solat balik musafir tu. Allah saja yang tahu rasa gembira tu. Arihna ya Bilal bisalah, tenangkan kami dengan solat wahai Bilal ya. Itulah Kak Syida kata tadi, menjaga kualiti solatul subuh dan solatul asar. Baik, insya-Allah. Ada Kak Lina tanya tu. Ada kaitan dengan waktu terbit dan turunnya matahari ke Ustaz? Istimewanya solat subuh dan asar ni. Tawaf sunat juga afdal selepas subuh dan asar. Atas saya terlepas. Tawaf sunat juga afdal lepas subuh dan asar. Masya-Allah, saya tak tahu. Betul tu saya tak tahu yang itu. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Kak Lina. Jazakumullah khairan. Memanglah kalau kita lihat dalam Quran tu wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, ataupun wa qabla al-ghurub dalam ayat yang lain, sebelum terbenamnya matahari. Itu waktu malaikat berkumpul kan, kita bahas sebelum ni. Okey, betul lah tu. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Kita bagi tanda love sikit. Macam mana nak bagi tanda love ni? Dah tanda senyum je lah. Okay. Dekat FB ni ada Tuan Arif ni. Dapat dah Ustaz? Tak, dekat FB ni Arif cakap dekat Singapura, pekerja Muslim diberi masa untuk melakukan solat Jumaat dari jam 12.30 hingga 2.30 tu, kira bukan negara Islam tu. Islam pun Alhamdulillah macam tu. Sebenarnya ada je, tapi masing-masing tu kadang-kadang pergi waktu yang majikan bagi tu dia pun tak guna dengan sepatutnya, dia orang tak pergi. Kita je tak guna, Kak. Di Singapura, saya pergi hari tu, dia punya Islam dia secara tak langsung tu, Masya Allah. Simple je, saya nampak simple je. Dulu-dulu, masa saya belajar di UM, ada seorang orang India, orang India kot, kerjanya tukang gunting. Saya tak tahu dia orang India dari India ke ataupun Malaysia. Saya ada 3 kali saya duk gunting rambut dengan dia. Selalu dia kata, kita ni sepatutnya kena air tu, dia bercita-cita lah, dia nak ejak dia buat air tu yang keluar untuk berwuduk, sikit je keluar.
Kenapalah dia ni sama masa tu kita ni orang bodoh lagi kan. Tak apa-apa lagi. Kenapalah sibuk cerita pasal air je aku. 2-3 kali dah aku berhenti dengan dia cerita pasal air kan. Bila kita dah belajar baru tahu, oh rupanya bila ambil uduk kena jimat air. Kena guna sikit je. Okay. Kalau di Malaysia, beberapa tempat yang kita hulur automatik keluar air tu kan. Okay. Tapi bila kita dah lepas tangan, kita basuh muka, air tu keluar lagi. Dah ambil masa nak berhenti. Tambah-tambah yang tekan. Kalau kita tekan tu, pipe kan ada yang pulas, ada tekan. Bila tekan tu, nampaknya masa dia nak berhenti. Oh, keluar pemain banyak lagi. Kita nak basuh muka sikit je. Termasuk yang bila kita automatik. Tapi di Singapura, kita tanda tangan sikit. Tempat ini tempat prayer room dia di airport. Ulur sikit, alih sikit, dah berhenti dah. Cepat berhenti. Dia pun ulur lagi, nak basuh yang lain pun nak tarik. Berhenti terus. Kita kena tap tu dapat. Baru dia keluar. Tarik je, berhenti. Masya Allah, biar betul. Okay, kalau nak pergi tempat lain, kita nak isi air dalam botol. Tak boleh, kita hulur tangan dia keluar air. Kita masuk botol, air berhenti. Jadi payah nak isi air dalam botol tu. Kena buat tangan, masuk bekas. Macam tu, kena alih-alih dia macam tu lah, biar dia masuk sikit-sikit. Sangat jimat. Sangat jimat. Tapi di Malaysia dia agak membazir sikit pasal air. Mungkin kerana mereka terdesak untuk buat simpanan air yang betul. Mereka buat sistem begitu. Tapi itulah sistem Islam yang sebetulnya. Jadi macam mana kita nak buat. Dan ialah yang lain tu bersih lah. Tak boleh cerita bersih dia tu. Tapi poin dia dalam bab ibadah tu, dia ada. Dia sediakan yang sangat baik sebenarnya. Betul. Sebab tu mereka jaga benda Okay, baik. Kita bila kita dah senang tu macam tu lah. Solat pun ala kadar. Lepas solat sibuk tengok handset. Habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan handset dah. Aduh, sepanjang khutbah. Handset. Lepas solat, handset. Sibuk dengan handset memanjang. Saya pun tengok handset juga. Bukan tak tengok. Lara juga kita, tapi janganlah sampai pas solat pun kita nak terus lara, agak-agaklah sikit, adalah perasaan malu sikit. Okey, tapi itu yang berlaku. Okey. Puan Umrah, Ibu Umrah, saya ingin berkongsi dalam doa kita sentiasa kita masukkan doa, Ya Allah mudahkan aku untuk menunaikan solat walau di mana aku berada. Jazakumullahu khairah Ibu atas doa, perkongsian doa yang amat terbaik ini. Macam mana nak bagi tanda love tu? Kak Lina buat love dulu sikit, nanti saya love sekali. Numpang je. Ada pun. Saya love sekali. Ya, baik. Ada soalan lain? Tak teringat anak kak kan yang lelaki tu dia part time dekat MACD. Tapi kalau waktu hari Jumaat memang dia punya bos akan dia punya supervisor akan aturkan pekerja lelaki akan masuk shift petang selepas Jumaat. Dia orang nak suruh pergi solat Jumaat juga. Sebenarnya tu kata bukan masalah majikan sangat. Masalah dia kepada orang tu. Kalau orang tu tak nak pergi, dia tak pergi. Sekarang dia orang dah atur elok dah. Dia akan bagi, kalau Jumaat dia akan bagi shift petang. Maknanya dia orang akan masuk selepas Jumaat lah. Dia orang masuk ketiga. Lelaki dia akan bagi macam tu. Lelaki Muslim. Betul. Atas kita sebenarnya. Jangan kita menyalahkan orang lain. Bos tak faham. Kita tak cerita pada bos. Kita nak bos lagi faham apa dia kan. Di Brunei tak ada alasan orang lelaki tak buat solat Jumaat, Ustaz. Sebab macam mana di Brunei? Di Brunei tak ada alasan untuk kaum lelaki tak tunaikan solat Jumaat. Sebab semua aktiviti diberhentikan between pukul 12 hingga pukul 2 petang. Hukum hudud. Betul Kak, betul. Betul Bonda, jazakumullah khairah. Kak Lina, cuti kena pindah Jumaat Sabtu. Okey, saya tak kisahlah soal cadangan Kak Lina. Johor pun dah pindah ke Jumaat Sabtu. Kelantan, Terengganu, Kedah memang dah lama. Tapi ada satu ini tak ada kaitan dengan Kak Lina ya sebenarnya. Tak ada kaitan secara langsung, tapi dia ada firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah
apabila kamu selesai salatul Jumaat, maka kamu bertebaranlah di muka bumi mencari rezeki daripada Allah. Artinya itu alasan antara hujah boleh kerja hari Jumaat. Ceritanya macam mana kita nak urus. Saya pun duduk dulu Kak Lina, tapi cadangan Kak Lina tu cerita lain ya. Okey. Saya dulu duk fikir orang ni tidur Jumaat ni kerja ni, sibuk makan, kerja, sibuk makan, sibuk tidur masa hari Jumaat ni sebab kerja penat. Dan dia kena cuti patutnya hari Jumaat ni. Tapi saya pun balik Kelantan dulu dalam beberapa tahun lepas. Kelantan yang terkenal dengan negeri Serambi Mekah ni, yang tak kerja pada hari Jumaat. Saya pergi ke masjid besar ni. Saya tak nak sebut masjid mana. Okay. Masjid besar, yang depan dia 3 saf di depan ni semua geng yang pakai jubah putih ni. Wah, hebat, Masya Allah. Saya pergi tu sebab saya nak ikut rombongan meminang sepupu saya. Okay, kami gila beberapa orang keluarga ni. Jadi pergi solat di masjid tu. 3 saf yang pertama geng jubah putih ni. Ini first time saya solat Jumaat di sini, Masya Allah, hebat. Tapi bila tahun khutbah tu, memang khatib, Masya Allah. Seronok kita dengar dia punya penyampaian dia. Tapi 3 saf di depan tu majoriti tidur. Saya tengok kiri kanan juga, majoriti tidur. Saya duduk saf yang keempat kelima macam tu nama saya tu. Allahu Rabbi, subhanallah, kenapa tidur juga? Tuan-tuan bukannya solat kerja hari Jumaat, tak kerja hari Jumaat, memang boleh tidur semua Jumaat. Pagi tu tidurlah, nak tidur banyak mana pun. Jumaat fokus. Tidur juga. Dia bukan isu kerja, dia isu ni dalam kepala kita ni, iaitu isu minda kita, persediaan kekuatan kita. Kalau kita kata nak tidur, tidurlah kita. Ya. Kalau kita kata kita penat macam mana pun, kita kata tak tidur, tak tidurlah kita. Itu yang berlaku ibu sekalian, dan amat menyedihkan, ya, amat menyedihkan. Tapi macam mana? Itulah yang berlaku. Dan saya pernah pergi satu masjid kampung pula. Dia bukan kampung sangat, dia tepi bandar. Pun khutbah dia, Masya Allah, best. Saya duduk saf pertama lagi masa tu. Tapi kiri kanan saya duduk saf pertama ni, termasuk belakang-belakang Tok Imam, tidur, hampir semuanya tidur. Ni orang kenapa tidur juga? Khutib sedap. Poin khutbah best. Tak penat, tak kerja hari Jumaat, tidur juga. Allahu Rabbi, saya tak tahu nak kata apa. Kenapa jadi macam tu? Jadi tidur ni dia dah jadi tabiat dah. Dan ibu-ibu boleh buat kajian lah. Kak Liza, Kak Shinda and the gang boleh buat kajian. Kajian melihat kaum bapa, anak-anak lelaki ketika solat Jumaat. Mengintai jauh-jauh, ambil gambar. Untuk buat laporan ni sampai ke JAKIM ni. Dan juga ibu-ibu sepatutnya mungkin boleh buat kajian itu melihat pasal-pasal pada hari Jumaat. Masa solat Jumaat pukul 1. Tak ada lagi tak orang lelaki duk menjual tu. Bukan heran pun orang ni. Sebab semuanya kalis api neraka semua ni. Tak takut pun. Memang ada orang tak tahu je dengan solat Jumaat. Bagi dia tak ada apa solat Jumaat ni. Tuhan ni nombor 2, nombor 1-nya duit. Dia tak tahu yang mau bagi duit tu Allah. Saya nak tutup dengan begini, kata Ustaz Abdul Mu'in. Kita dengan bos kita, peraturan syarikat kita jaga tak? Macam biasa dia tak tanya dia tu kan. Dia jaga. Kalau bos kata masuk ke 8, masuk ke 8 tak? Masuk ke 8. Mesti masuk, takut. Yang kerja kerajaan je berani, yang kerja swasta takut. Nak lambat-lambat ni. Duit dia orang boleh dibuang bila-bila masa kalau tak disiplin. Okay. Jaga betul-betul ni, pukul 8 dah sampai. Pukul 8 dah sampai dah. Okay. Dalam bab kerja kita jaga masa. Dalam bab ada tugasan kita siapkan on time. Tapi dalam bab solat kita jaga tak masa? Semua terdiam. Dalam bab tugasan yang Allah Azza wa Jalla berikan pada kita, kita siap tak on time? Ya. Itu yang berlaku. Dan ini Puan Aida sebut bermusafir ke Malaysia. Puan dari mana? Brunei, Singapura? Di mall. Biasa, memang berlaku. Dan memang patut kita buat gerakan. Ahsanul amalan bukan lagi gerakan untuk kuliah lagi di sini. Kita turun pula ke gelanggang hari Jumaat. Tengok. Jadi kita tengok, ambil video orang yang tak solat Jumaat ni. Jangan nampak muka lah. Kita belakang-belakang je lah. Kita nak tunjukkan lelaki tidak pergi solat Jumaat. Macam berlaku. Ya?
Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan kita dan memberikan rahmat pada kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita anak-anak kita ni, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan sama dengan doa ibu umrah, agar kita mampu menunaikan salat, diberikan kekuatan dan peluang untuk menunaikan salat di mana sahaja kita berada. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairah. Alhamdulillah Ustaz. Masa pun dah on time lah ni. Terima kasih semua, jazakumullah khairah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ustaz Liza. Terima kasih Liza, terima kasih Syida. Sama-sama Kak Asma. Memang apa tu last week. Lepas kita stopkan dulu recording. Last week Kak Syida pergi pergi IKEA dengan anak-anak. Suami pergi solat lah dengan menantu semua anak lelaki lah. Tetapi memang surprise tengok ramai orang lelaki solat Jumaat di IKEA. Saya cakap dekat anak, dia orang ni solat Jumaat dekat IKEA kan ni, katakan. Tuan nak cakap, Mi cakap baik Mi, dia musafir ni. Yalah kalau musafir mesti bawa barang banyak shopping ni, katakan. Ni benda kecil-kecil je dia orang beli semua, katakan. Memang sedih lah tengok, katakan. Kita ni jangan keluar rumah, jarang pergi ke mana-mana. Sekali-sekali pergi shopping mall tu tengok. Ramai je orang lelaki yang tak solat sebenarnya. Bukan masalah cuti ke apa, tapi mana orang sendirilah kan. Kali api neraka saya cakap tadi. Betul. Sebenarnya itulah ceritanya. Dia berkali api neraka saya cakap tadi kan. Tak rasa macam bila rasa kuat dia kembali dan tinggal solat ni kan. Subhanallah. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi besok dengan sesi Ustaz Zahirudin pula ya. Liza. InsyaAllah terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Saya endkan sesi yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Azhar. Jumpa lagi insyaAllah. Sama-sama Syida semua. Okey, sama. Ila liqa. Ila liqa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Kita jumpa sama-sama kat grup ya insyaAllah.